Okay guys, just a quick vlog. Actually sekarang aku berada dekat area Rawang dan aku dalam proses nak beli satu motor. Dan kalau aku jadi beli motor ni would be the most expensive cash purchase yang aku buat at least untuk 2021 ni lah. Dan this purchase dia jadi a bit more special because of aku nak beli motor ni, tetapi actually aku nak belikan sebagai hadiah untuk ayah aku. Sebab apa, ayah aku apparently dia suka model ni, dia suka motor macam ni. Walaupun dia dalam sombong-sombong egois dia tu, aku tahu dia memang nak. Sebab apa, bila aku bawa, sebab sekarang aku dengan dia lah, dia tengah tengok bila aku bawa tu, dia punya tengok tu tak ada bantahan tau. Sebab orang tu aku ni, bagi siapa yang kenal, dia memang kuat membantah. Benda-benda bazir ni, lara ni dia takkan bagi. Tapi benda ni, motor ni, dia macam tengok tu macam, aku tanya dia macam mana bah? Okey, ni lagi okey. Nak angkat, ikut kau lah. Dia macam ikut kau lah, tapi kau tahulah kan. Okay, jadi sekarang aku nak ambil duit, aku bayar by cash. So ada beberapa amount aku dah keluarkan duit, beberapa amount lain aku akan do by transfer. Jadi jom kita settlekan urus niaga ni. Aku akan ride motor ni balik ke Melaka. Nanti mungkin dekat Melaka kita sambung belik lah, bukan review. Sebab aku tak pandai motor juga. Kita akan belik motor apa, kenapa. Jadi apa lagi masa lagi, let's check it out. Okay guys, so dekat sini ada lebih kurang 20,000 deposit. Bukan deposit lah, ini adalah cash purchase. Nanti ada another puluhan ribu yang aku akan bayar by cash lah. Alright, jadi jom kita masuk ke kedai bengkel ataupun kedai motor, Pit Bike Garage. Alright, dan kita selesaikan bayaran ni. Aku takkan rekod lah bayaran ni punya proses. Kita akan rekod bila dah sampai Melaka nantilah. Jadi let's go. So dekat sini ada macam-macam motor. Kita ada Diavel, Diavel, Hyperstrada, dan kita adalah KTM dan juga Yamaha lah, SJ6F. Alright, dan inilah motor yang kita nak buat balik. Alright, jadi tu abang ni tengah buat proses. Okay bang, say hello sikit bang. Abang Jo. Siapa yang Jo? Jo awak? Abang Jo. Nak beli motor, boleh cari kat dia. Dekat Pit Bike Garage. Alright, jadi jom kita settlekan urus niaga ni. Nanti kita berjumpa kat Melaka lah. Alright. Okay guys, kita dah sampai selamat dekat Melaka. So malam lah sekarang. Jadi aku rasa besok kita cover balik motor ni. Dan mungkin aku nak tanya orang tu aku, apa dia punya perasaan dia bila dapat motor ni. So thank you for watching. Kejap lagi, bukan kejap lagi lah, video ni akan sambung. Tapi kita jumpa besok. Jom. Hello guys, good morning. Okay, so dah siang. Jadi jom kita tengok motor dan kita tanya reaction orang tu aku. Let's go. Guys, tengok pagi-pagi dia duduk atas motor guys. Alright. Ni dah dia, Harley Davidson Night Rod, V-Rod Night Rod 2012. Alright. So apa macam mana wah? Apa yang boleh dikata adalah macam impian menjadi kenyataan. Kami boleh pom. So bagi kawan-kawan abang, kawan-kawan Isakmin, lepas ni dah boleh ajak minum lah. Kalau nak ajak minum. Cuma yang kena tahan sikit lah bunyi dia. So basically ni adalah Harley Davidson V-Rod Night Rod kita panggil. V-Rod Night Rod. So dari segi dia punya spek dia punya cc lebih kurang 1130 cc on the ground lah. Tetapi on real life, diorang cakap dalam 1250 cc. Mempunyai kuasa lebih kurang 121 horsepower dengan dia punya torque adalah 89 Newton torque dengan sampai 7000 RPM. So kalau korang nampak, dia punya selling point dia adalah dia punya looks dekat belakang tu lah. Tayar yang gedabak besar. So that's one of the main selling kenapa kita memilih motor ni berbanding motor-motor typical Harley Davidson selalu dibeli oleh anak-anak muda sekarang, 48 ke 833 ke 883 ke. Kita ambil ni sebab apa, dia mempunyai rupa yang lebih muscle lah. Kalau yang V-Rod tu kita panggil V-Rod muscle, yang ini adalah V-Rod Night Rod. Another things adalah sebab ini adalah finishing engine dia adalah hitam berbanding V-Rod muscle. Yet still motor ni bukan untuk motor racing apa, dia lebih kepada motor nak santai-santai minum kopi. Yet still bila memerlukan, bila kita beratur dia boleh naik dan sangat-sangat cepat lah. Semalam daripada Rawang ke Melaka bawa, boleh katakan agak laju. So
nothing much to be talk about. Ada beberapa benda yang perlu diperbetulkan. Switch signal dengan signal belakang, kalau korang boleh nampak signal belakang dia ni merah dan oranye. Jadi kita sedang order sebab yang tu mudah tercabut katanya. Dan owner lama adalah owner orang Sabah Sarawak lah. So plate sana lah. So lampu dia macam ni. So dia punya profile dia macam ni lah. Alright, jadi jom kita turn on engine. Kita dengar dia punya bunyi deruman dia. Mana kunci? Okay, wah. Okay, switch dia kat sini. Kunci dia macam kunci amari ya, local amari student. Macam tu. Lepaskan kunci. Ignition dengan dia. Alright. Nak start je lah. Tekan start. Dekat dia, run. Turunkan run tu, okay. Tekan start. Tekan brake tak ya? Tak payah. Memang kacak guys, memang kacak. Gagah perkasa. Korang nampak, kalau daripada belakang korang nampak macam ni lah. Alright. Pakai belting. Memang sekejap dia panas, tapi bawa dia okey. So basically ini adalah one of the Harley Davidson yang mempunyai liquid cooling. Kalau korang nampak, so bila dia panas dia akan buka kipas dan untuk sejukkan. V-twin punya engine, empat piston. Jadi itu sajalah. So hopefully sambil-sambil tu bolehlah pinjam motor abah ni, nak pergi jalan-jalan ke apa. Jangan dihilang je lah, merayau minum kopi pagi-pagi dengan kawan-kawan dia. Alright bah. Okay. Terima kasih kepada Izami Kajat yang menyediakan sebiji motor idaman. Thank you pada Abah sebab support kami selama ni. Daripada belajar, daripada kecil sampai sekarang. Walaupun garang, tapi inilah jadinya. Jadi orang sikit lah. Alright. Okay guys, sorry. Tadi terhabis awal pula vlog tu. Basically, actually penutup tu aku nak bagi sikit ucapan. Tapi tak tahulah, tiba-tiba depan Abah tadi macam malu-malu sikit. Tetapi basically, apa aku boleh katakan, first thing first, terima kasih. Syukur Alhamdulillah kepada Allah. Terima kasih kepada Abah dan Mama for all these years. Sabar, membesarkan, melayan kerana anak-anak. Walaupun dah tua bangka beranak 3 ni, still I'm close to my mom, close to my dad lah. Anak manja jugalah kan. Tetapi especially untuk Abah lah, because after all these years, ayah adalah antara individu yang kurang mendapat penghargaan lah. Kita selalu dengar bahawa sayang mak adalah segala-galanya, syurga segala, tapi jarang kita dengar ataupun kita lihat appreciation untuk seorang ayah lah. Because of ayah ni, dia ada satu image ataupun satu present seorang yang garang, seorang yang tak memahami. Because of actually, kalau kita tak ada anak, kita takkan faham. Ataupun kalau kita ada anak tapi kita tak nak faham, kita takkan faham. Tapi one thing to be learned, bila aku dah ada anak, masa anak first dulu, aku faham bahawa after all these years, ayah adalah individu yang mungkin paling sayang kita antara semua orang kat dunia ni. Because the reason seorang ayah menjadi garang ataupun menjadi memukul ke, memarahi ke, menengking ke, because of itu adalah tanggungjawab seorang ayah untuk menjadi seorang protector, untuk menjadi seorang protektif. Because of sometimes benda-benda yang ayah buat tu, seorang mak ataupun ibu tak sampai hati nak buat. Sebab naluri ibu ni jarang nak memukul, jarang nak memarahi. Tetapi itu adalah tanggungjawab untuk seorang ayah, take over from your mom. Because of kalau dua-dua tak ada yang menjaga begitu rupa,
anak-anak akan buat benda menyakitkan hati, menyakitkan diri, buat benda-benda salah. Kita budak-budak kita takkan faham. Kita more or less macam budak-budak sekarang, semuanya memberontak, tak boleh itu, tak boleh ni, hak kanak-kanak, hak anak-anak. No, masa zaman aku dulu, there's no such thing as that. Kau buat salah, kau akan terima hukuman. And then at the end of the day, you need to learn something from your mistake. You need to be a good person, at least a good son for your parent. That's the thing yang Abah ajar pada aku lah. Abah literally adalah orang yang garang. Sampai sekarang, bukan setakat kami, orang luar yang kenal dia, yang pernah kerja dengan dia pun still respect dia, still boleh dikatakan agak takut. Sebab apa? Dia ada satu presence, karisma, seorang yang don't give a fuck dengan apa pendapat orang lain, sebab as long as dia betul. Because my dad ni dia orang yang commit, orang yang buat benda tu dengan teratur. Dia adalah seorang yang selalu thinks far ahead. That's one thing I learn from him, and that's one thing I respect because of him. So for all these years, mungkin Abah tak pernah dengar Ami cakap Ami sayang Abah ke apa, tapi from deep of my heart, memang Ami sayang sangat dekat Abah, Mama, everyone lah dalam family kita. Ami sayang sangat. I understand apa yang you marah dulu, walaupun tak sepenuhnya, mungkin ada benda yang I salah interpret, tapi at least sekarang bila dah ada anak, I tahu bahawa you sayang I nak spend my time for the rest of the year, for the rest of my life or your life, untuk tengok you. That's why one of the reason why I still stick dekat your house. Even though I ada beberapa rumah, tapi I stick at your house because I nak bangun pagi, tengok muka Abah, tengok muka Mama, sarapan sama-sama, mungkin balik rumah dengar suara you, dengar lecturing you, boleh berbincang dengan pendapat you. That's all I want right now. Duit boleh cari, masa kita boleh cari, tetapi moment tu bukan selama-lamanya. Alright, for all those of my friend yang ada kat luar sana, sementara ada ibu bapa tu, hargai. Even though berapa bengis you punya ayah ataupun ibu dalam kehidupan you, believe me, they do that for a reason. Diorang sayang you all. Itu saja. And then Abah, that's what I can do for now. That's your present. Hopefully you boleh bagi I pinjam sikit untuk bawa. Terima kasih. Tapi that's yours. Untuk you nak pergi jumpa kawan ke, untuk you nak bawa ke, nak pergi semayang subuh kat masjid ke, that's yours. Enjoy it. Hopefully murah, doakan anak-anak ni murah rezeki lagi supaya kita can gain more and contribute more to family and to society lah. Alright. So guys, sampai di sini aja video kali ni. Hopefully korang tak bosan lah video-video vlog macam ni. Sebab apa? Aku tak pandai buat vlog, tapi I try to be one. At least this is a platform for me to share the positivity, to share the good vibes, supaya mungkin boleh jadi inspirasi pada orang luar sana, untuk be a good son, be a good daughter, share a good deeds to the community, to your parents lah. That's all I can do right now. Alright. So guys, sampai di sini aja video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video macam ni, korang boleh klik dan subscribe kat bawah, dan lonceng kat sebelah dia. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.